Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezeki yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-64. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-94 dan 95 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang yang rugi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-94 ini, beliau menukilkan pandangan Imam Tahir Ibn Ashur yang mengemukakan dua pendapat berkaitan ayat ini. Salah satunya ialah memahami kata fa'in kunta fi syak, iaitu maka jika engkau berada dalam keraguan. Pendapat pertama mengatakan bahawa ia bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala pendapat kedua mengatakan ia merupakan sindiran kepada kaum musyrikin agar mereka mendengarnya sehingga timbul dalam diri mereka dorongan untuk berfikir dan merenung tanpa perlu berdepan dan berdialog secara langsung. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-94 dan ke-95 surah Yunus, menyatakan jika kamu, wahai Rasul, meragukan apa yang telah kami terangkan mengenai kisah Nabi Hud, Nabi Musa dan lain-lain, maka pergilah bertanya kepada ulama Ahlul Kitab yang membaca kitab-kitab Nabi yang datang sebelummu. Contohnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka mengetahui bahawa apa yang telah kami turunkan kepadamu adalah benar dan mereka tidak dapat mengingkarinya. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa pendeta-pendeta Yahudi itu mengetahui kebenaran Al-Quran dan ia tidak termasuk bahawa keraguan itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran Al-Quran. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meragukan Al-Quran walaupun sesaat, dan tidak pula menanyakan kepada seseorang di antara ahli kitab. Sebahagian ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kamu dalam ayat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau seseorang yang di dalam hatinya pernah diselubungi keraguan
dan diminta supaya bertanya kepada ulama ahli kitab terdahulu. Ada juga sebahagian orang Arab yang berpura-pura ragu dalam sesuatu perkara untuk menguatkan alasan yang tidak mungkin berlaku. Demi Allah, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenarannya. Maka janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang yang ragu. Maksud daripada ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap teguh yakin bahawa wahyu yang diturunkan adalah benar daripada Allah. Sebenarnya, larangan yang terkandung di dalam ayat ini hanyalah semata-mata sindiran kepada orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat ke-95 menegaskan bahawa janganlah kamu menggolongkan diri, wahai Rasul, ke dalam golongan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah terhadap kekuasaan dan keesaannya. Lalu kamu menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Perkara ini juga merupakan satu sindiran terhadap orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-94 surah Yunus ketika membahaskan firman Allah yang bermaksud, oleh sebab itu sekiranya engkau wahai Muhammad berasa ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah menaruh syak kepada kebenaran yang diturunkan kepadanya. Az-Zamakhsyari menyatakan bahawa ayat ini adalah semata-mata andaian sahaja. Kemudian pada ayat yang ke-95, Allah Subhanahu Taala memberi ingatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadi golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana baginda akan menjadi sebahagian daripada orang yang rugi, iaitu rugi dunia dan juga akhirat. Al-Baydawi menyatakan bahawa perkataan ini adalah untuk menambahkan lagi keteguhan pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menambahkan rasa kekecewaan orang kafir terhadap baginda. Manakala Al-Qurtubi pula menyatakan bahawa walaupun kedua-dua ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tujuannya ialah kepada semua orang. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-94 hingga 95 surah Yunus ini, setelah Allah Subhanahu Taala memberi galakan dakwah kepada Rasulullah SAW untuk berhadapan kaum musyrikin dengan mengemukakan dua kisah, iaitu kisah Nabi Nuh AS dan Nabi Musa AS secara tepat dengan membuat perbandingan untuk menghadapi cabaran daripada kaum musyrikin. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragu-ragu dengan pengetahuan mereka, namun sekiranya ditanya, pasti mereka mengakui kebenaran wahyu yang dinyatakan dalam Al-Quran, tetapi perkara itu tidak berlaku. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ragu dan beliau tidak pernah bertanya kepada orang yang membaca kitab itu. Sa'id bin Jubair dan Al-Hasan Al-Bisri juga meriwayatkan sedemikian. Begitu juga Qatadah menyatakan menurut riwayat yang diterimanya daripada seorang sahabat bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Maka ayat ini memberikan penegasan supaya tidak lagi ragu-ragu dan bertanya tentang kebenaran wahyu, dan ia tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ditujukan kepada semua, sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir bahawa yang dimaksudkan dengan orang yang membaca kitab itu ialah selain daripada Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi dan Tamim Ad-Dari dari kalangan Nasrani. Namun ayat ini turun di Mekah dan ketika itu Abdullah bin Salam dan Tamim Ad-Dari belum memeluk agama Islam kerana mereka Islam setelah Rasulullah SAW berpindah ke Madinah. Seterusnya pada ayat yang ke-95 menceritakan bahawa apabila orang yang telah ditentukan oleh Allah akan azab seksaan yang pasti mereka lalui kerana keingkaran dan kekufuran yang mereka lakukan disebabkan perkara tersebut telah berakar di dalam jiwa mereka. Sebagaimana kisah Fir'aun atas segala daya usaha dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Musa AS, namun tetap juga tidak beriman sehinggalah nyawanya tercungap-cungap dihalkum. Setelah itu menyatakan kesediaan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berharap terlepas daripada seksaan azab,
laksana seekor anjing yang tersepit ekornya dan menyalak-nyalak meminta tolong untuk dilepaskan. Namun apabila dilepaskan, pasti dia tidak juga beriman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-94 sehingga ayat ke-95 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengesahkan, jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu daripada Tuhanmu. Oleh itu janganlah sekali-kali kamu termasuk dalam golongan orang yang ragu. Begitu juga agar kamu tidak bersama orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang yang rugi. Sesungguhnya orang yang telah pasti tidak beriman meskipun datang kepada mereka pelbagai bukti keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih, mereka tetap jua tidak akan beriman. Qatadah bin Di'amah mengatakan bahawa telah sampai kepada kami satu berita yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tidak pernah berasa ragu dan tidak pernah bertanya. Perkara yang sama telah dinyatakan oleh Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair dan Al-Hasan Al-Basri. Di dalam ayat ini terkandung makna penegasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus sebagai pemberitahuan kepada mereka bahawa sifat Nabi mereka terdapat di dalam kitab terdahulu yang ada di tangan ahli kitab. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-157. Walaupun pada pengetahuan yang diperoleh dari kitab mereka, mereka mengenal ciri-ciri yang berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, namun mereka memalsukan hal itu dan mereka mengubah serta menggantikannya kerana tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun hujah telah dikemukakan. Kesimpulannya di dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala melarang dua perkara. Pertama, ragu terhadap Al-Quran, dan kedua ialah mempersoalkan kebenarannya. Bahkan yang lebih buruk daripada itu adalah mendustakannya. Sedangkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah yang jelas kebenarannya. Allah menjadikan kerugian sebagai akibat di atas perkara ini, iaitu dengan lenyapnya pahala di dunia dan akhirat serta meraih azab di dunia. Begitu juga di hari akhirat kelak. Secara tidak langsung ini merupakan satu perintah untuk membenarkan Al-Quran secara sempurna, kemantapan hati kepadanya dan memperhatikannya dengan mengkaji dan mengamalkannya. Hal demikian akan menjadikan seorang hamba itu termasuk orang yang mendapat kemuliaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-94 dan ayat ke-95 surah Yunus ini ialah, pertama, Al-Quran merupakan satu mukjizat terbesar yang dianugerahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki bukti kebenaran yang tidak boleh disanggah oleh mana-mana pihak sejak dahulu sehingga sekarang. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Ibarat kereta api, maka relnya sudah disediakan di dalam Al-Quran, maka tidak perlu mencari petunjuk atau pegangan selain Al-Quran. Cukuplah dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran untuk kita jadikan petunjuk hidup. Ketiga, semoga kita dapat berkhidmat kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran terpahat di dalam hati, lisan dan perbuatan kita. Sehingga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung dan kelak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berkumpul bersama dengan orang yang kita kasihi di syurganya. Amin ya Rabb. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.